السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni. Perbahasan kita daripada manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masih lagi pada bab yang ke-9, iaitu bab penyengutuan akidah tauhid. Dan kita dah bahas perbahasan yang besar dalam bab ini, iaitu berkenaan dengan syirik akbar ataupun syirik besar. Penulis hafizahullah ta'ala dia senaraikan 9 perkara yang duduk di bawah syirik besar ni. Bermula dengan al-ghuluw fi hubbis salihin, berlebih-lebihan dalam memuja atau memuji orang-orang saleh, termasuk nabi-nabi dan juga para rasul. Sampailah yang ke-9, iaitu berkenaan dengan syirik. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung perbahasan seterusnya, iaitu syirik kecil. Syirik kecil yang diletakkan oleh penulis taklah sebanyak seperti mana syirik besar. Sebelum dia masuk dan dia bahas perkara pertama di bawah syirik kecil ni, iaitu riak, dia sebut dulu berkenaan dengan definisi syirik kecil dan implikasi kesan orang yang terlibat terjatuh dalam syirik kecil ni. Dalam buku ni, muka surat 251, disebut sini, dia kata syirik kecil tidaklah seperti syirik besar. Walaupun namanya syirik kecil, ia tetap syirik. Dia bukan seperti mana hadas kecil dengan hadas besar. Ia tidak menyebabkan seseorang itu dihukum sebagai kafir atau musyrik. Orang yang buat syirik kecil ni, dia tidak terjatuh sehingga dihukum sebagai kafir, ataupun golongan yang halal darah, daging dan harta bendanya serta kekal dalam neraka. Akan tetapi dosa syirik kecil adalah lebih besar daripada dosa-dosa besar. Syirik kecil lagi tinggi berbanding dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dia ada tulis kitab Al-Kabair. Dalam kitab tu dia senaraikan 76 dosa besar. Antara contoh dosa besar ialah zina, minum arak, riba dan lain-lain. Sungguh pun syirik kecil itu tidak mengeluarkan seseorang itu daripada agama Islam. Tetapi orang yang melakukan syirik kecil adalah orang yang berada dalam keadaan bahaya yang amat besar. Kemungkinan ia boleh jatuh menjadi syirik besar bergantung kepada hal keadaan akidah dan niat orang yang membuatnya. Maknanya walaupun dia tu tak jatuh kepada kekufuran, tidak dihukum sebagai seorang yang musyrik, tapi kedudukan dia boleh menghampirkan dia kepada syirik besar. Syirik kecil juga mengurangkan banyak daripada balasan amalan seseorang. Bahkan amalan seseorang itu mungkin tertolak disebabkan melakukan syirik kecil. Di dalam Sahih Bukhari telah diriwayatkan bahawa datang seorang lelaki kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah,
yang mana bermaksud di antara orang yang berperang untuk menghasilkan tawanan perang dan orang yang berperang untuk dikatakan bahawa dia adalah seorang pahlawan dan orang yang berperang untuk menunjukkan kedudukan taraf dirinya, maka siapakah di antara mereka yang benar-benar berperang di jalan Allah? Ini hadis riwayat Bukhari. Satu orang datang tanya Nabi, dia tanya soalan pada Nabi, soalan dia, orang yang perang kerana nakkan ghanimah, harta rampasan perang, dan orang yang perang nak tunjuk dan nak dapat gelaran pahlawan, dan juga orang yang perang untuk angkat taraf diri dia. Sebab masuk golongan muqatil, golongan yang perang ni tak sama dengan orang yang qa'id, orang yang duduk tak pergi menyertai peperangan pada zaman Nabi. Maka siapakah di antara mereka yang benar berperang di jalan Allah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yang bermaksud barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimah Allah sebagai yang semulia-mulia dan setinggi-tingginya, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Jawapan Nabi tak sebut 3 golongan tu, tapi Nabi berikan indikator, kayu ukur. Satu orang tu disebut berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Bila mana dia berjuang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Dia nak angkat agama ini, dia nak angkat ajaran Nabi ini. Maka itulah orang yang berjuang fi sabilillah. Tidak disebut orang berjuang tu ialah orang yang nakkan gelaran pahlawan, ataupun nakkan ghanimah, harta rampasan perang, ataupun nak naikkan taraf dia berbanding dengan orang lain. Tapi poin dia ialah untuk mengangkat kedudukan agama Allah Azza wa Jalla. Itu cara Nabi jawab. Sebab tu kalau tengok cara Nabi jawab ni, dia relevan pada semua tempat dan zaman. Sebab tu kalau kita tengok pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, iaitu hadis iftiraqul ummah, berpecahnya umat ini. Riwayat daripada Abu Daud, riwayat daripada Tirmizi dan ramai lagi para ulama lain meriwayatkan. Nabi kata, sataftariqu ummati ila 73 firqah. Umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Kemudian tanya para sahabat, wa man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Pertanyaan sahabat tu, sahabat nak confirm siapa ni dalam bahasa Arab, maknanya nak tahu orang, bangsa, kulit dia, cakap bahasa apa, duduk kawasan mana. Dia nak jawapan tu. Tapi apa Nabi jawab? Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu tu, yang lain semua masuk neraka 72, yang satu saja yang selamat. Nabi tak sebut yang satu tu dia duduk kampung kita juga, yang satu ni turunan kita juga, yang satu ni pun cakap bahasa kita. Tapi Nabi sebut sifatnya. Nabi sebut sifat, iaitu orang yang mengikuti aku dan sahabat aku. Tak kira bangsa apa, tak kira kawasan mana, hidup zaman mana pun, poin dia ialah di situ. Jadi jawapan Nabi ialah jawapan yang bersifat kaedah, teori kepada kita untuk kita menilai satu-satu permasalahan tu. Okay. Jadi dia datangkan hadis riwayat Bukhari ni nak sebut pada kita, satu orang itu dinilai pada tujuannya, bukan dinilai pada pergerakan dia pergi ke satu tempat. Semua orang pergi berperang, tapi tujuan berbeza-beza. Tujuan yang melayakkan satu orang tu dapat kemuliaan ialah antakuna kalimatullahi hiyal ulya. Dia angkat Allah, agama Allah, untuk berada pada tempat yang paling tinggi, bukan angkat diri dia. Sebab soalan lelaki ni, satu orang pergi perang nakkan harta rampasan perang, satu orang pergi perang nak orang panggil dia pahlawan. Bukan kerana benda tu. Kalau kalah tak dapat harta rampasan perang pun, andai kata menang tak dapat harta rampasan perang pun, tak ada masalah. Kalau orang tak panggil dia pahlawan pun tak apa. Tapi yang dia nak ialah dia nak angkat agama Allah Azza wa Jalla.
nak cerdikkan orang. Sebab tu kalau kita tengok dalam fiqhus sirah ada sebut, walaupun fiqhus sirah tu tak sebut secara jelas, fiqhus sirah ni ada 2 orang tulis. Satu Syekh Al-Buti, Ramadan Al-Buti. Satu orang lagi ialah Muhammad Al-Ghazali. Okay. Yang ni yang disebut dalam fiqhus sirah Muhammad Al-Ghazali. Dia kata antara cara Allah Azza wa Jalla memuliakan agama ialah dengan menghilangkan orang-orang yang jahil bercakap tentang agama. Dan antara cara nak menghilangkan orang jahil bercakap tentang agama ialah berlakunya peperangan pada zaman Nabi. Dengan perang itu akan matilah golongan yang jahil itu. Sebab tu perang tu dia kena tunggu arahan pada Allah Ta'ala, arahan pada Nabi. Itu yang disebut dalam fiqhus sirah Muhammad Al-Ghazali. Selain daripada tu, Syekh Muhammad Al-Ghazali pun sebut antara sebab berlakunya kematian manusia ni ialah Tuhan nak hapuskan kejahilan. Selain pada jalan perang, ia juga kadang-kadang jalan bencana alam dan juga jalan penyakit yang datang tersebar. Jadi bila mana berlaku satu penyakit yang luar biasa, macam kita dalam pandemik ni ramai yang mati. Bukan kata yang mati tu semua tak guna. Okay. Nak katanya penghapusan sebahagian manusia ni, dia kurangkan populasi ni, menyebabkan orang tak ramai. Bila mana orang tak ramai, 10 tahun, 5 tahun akan datang, berlakulah sikit perubahan pada kehidupan manusia. Termasuk corak beragama. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya cara Allah Ta'ala untuk memastikan bahawasanya agama dia terpelihara ialah dengan cara-cara ni. Sebab tu kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala datangkan doa Nabi Nuh bila mana dia dah tengok teruk sangat masalah masyarakat pada waktu itu. Terlampau jahil, terlampau celupar dalam bercakap tentang Tuhan. Maknanya nampak kesyirikan. Kemudian Nabi Nuh pun berdoa, qala rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhan, jangan engkau tinggalkan atas muka bumi ni seorang pun daripada orang kafir. Lalu Allah Ta'ala jadikan banjir besar sehingga menghilangkan populasi musyrikin. Yang tinggal hanyalah muwahhidin, golongan-golongan yang tauhid. Cuma nak katanya proses itu akan berjalan. Pada zaman Nabi Nuh ia banjir besar, pada zaman Nabi Muhammad ia peperangan, dan lepas daripada zaman Nabi wafat ni berbagai-bagai. Boleh jadi jalan perang juga, boleh jadi jalan bencana alam dan juga jalan penyakit. Sebab kedudukan agama ini akan sentiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma kita tak boleh trace by personality. Kerana orang ni lah agama dijaga. Kita tak boleh sebab kita tidak ada lagi orang yang boleh berhubung dengan Tuhan secara direct untuk mengiyakan satu benda ni berlaku dengan kehendak yang kita andaikan. Kehendak Tuhan yang kita andaikan. Okay. Kemudian dia masuk contoh-contoh syirik kecil. Antara contoh syirik kecil ialah riak dan takabur. Mencipta rekaan seperti makhluk dan ketiadaan ikhlas lillah kerana Allah dalam ibadah, iaitu mengkhususkan sebahagian dari amalannya untuk Allah dan sebahagian yang lain untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Contoh-contoh syirik kecil yang lain ialah bersumpah dengan nama-nama yang selain daripada Allah, sebutan-sebutan apa yang Allah dan anda kehendaki, dan tiada pilihan bagiku melainkan apa yang Allah dan kamu katakan. Ini contoh syirik kecil yang dia baru nak masuk. Ni baru intro dia lah. Okay. Dia kata contoh-contoh syirik kecil ni ialah riak dan takabur, buat satu benda kerana makhluk, kosong daripada ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun menyamatarafkan kehendak Allah dengan kehendak satu orang makhluk ni. Kehendak sesetengah makhluk ni. Okay. Permasalahan pertama ialah masalah riak. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tabari dan juga Al-Baihaqi, Rasulullah telah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yang bermaksud sesungguhnya apa yang paling aku takuti ke atas kamu ialah syirik yang kecil. Maka para sahabat berkata, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawabnya riya. Riya mari pada perkataan ra'a. Ra'a dalam bahasa Arab maksudnya ialah lihat, tengok dengan mata.
Riya ialah satu orang yang melakukan perbuatan amal ibadah kebaikan dengan tujuan orang melihatnya, lalu orang memberikan pandangan baik pada dia. Sama ada orang hormat dia ataupun orang puji dia. Asy-Syaikh Al-Hakami pula telah mengingatkan bahawa riya itu kadang-kala disebut banyak kali dalam Al-Quran dan dimaksudkan dengan nifaq ataupun munafik, iaitu sebesar-besar kufur yang meletakkan orang itu ke tempat paling bawah sekali di neraka Jahannam. Contoh firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Maksudnya sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah dengan cara diorang bersama dengan orang beriman duduk beribadah sekali. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah Ta'ala membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu, dan ciri-ciri golongan ini bila mana mereka salat, qamu kusala, mereka salat berdiri dalam keadaan yang malas. Yura'unan nas, dan mereka itu salat pun kerana ingin menunjukkan pada manusia. La yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka itu tidak menyebut berzikir kepada Allah melainkan sedikit sekali. Ini sifat-sifat luaran bagi orang munafik. Salah satunya ialah riya. Dan munafik ni ada dua. Kita kena faham bab ni. Pertama, munafik i'tiqad, yang telah ditunjukkan oleh Nabi melalui hadisnya, dan Nabi sebut orang sekian, orang sekian. Yang kedua, munafik dari segi amalan dia sahaja. Munafik i'tiqad, tempat dia lah dalam neraka. Sebab dalam Al-Quran sebut jelas kedudukan orang munafik ni. Yang kedua ialah munafik kerana amalan. Sebab apa dia munafik amalan tu? Sebab iman dia berkurang, iman dia lemah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita percaya iman tu naik turun. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari letak dalam Kitabul Iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'at, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi, berkurang dengan maksiat. Jadi orang yang terjatuh dalam melakukan maksiat, dia akan terkena sifat-sifat kemunafikan. Antaranya bila mana dia salat dalam keadaan malas kalau dia seorang diri. Tapi kalau dia bersama dengan orang ramai, dia akan cuba tunjukkan dia salat dengan baik. Selain pada tu hadis-hadis Nabi yang lain, Nabi sebut ayatul munafik thalath. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatha kadzaba, bila mana dia bercakap dia bohong. Wa idza tumina khana, bila mana diberi amanah dia khianat terhadap amanah. Wa idza wa'ada akhlafa, bila mana dia berjanji dia mungkiri janji. Sebahagian orang dia terlibat dengan benda-benda seperti ini. Tapi adakah dia digolongkan orang munafik yang sekali dengan Abdullah bin Ubay pada zaman Nabi? Kalau kita ada kawan-kawan yang macam ni, kawan-kawan yang cakap bohong, lepas pada tu dia berjanji pun tak tepat janji dia, adakah sifat tu sifat munafik? Jelas, sifat tu ialah sifat munafik. Okay. Tapi munafiknya yang dia buat tu, sifat munafik yang dia buat tu, adakah menyebabkan dia tu tergolong dalam munafik yang Tuhan sebut fid darkil asfali minan nar, yang duduk di neraka yang paling bawah sekali? Adakah itu? Tak. Sebab dia terjatuh dengan sifat-sifat munafik itu kerana problem dia pada ketaatan dan juga problem dia pada masalah iman. Dia tidak dimasukkan dalam golongan munafik i'tiqad yang duduk dalam neraka dah. Sebab tu kita tidak boleh menerakakan orang, sebab menerakakan orang ialah mengkafirkan orang. Ianya ialah satu kedudukan ataupun satu kawasan yang sama saja. Jadi isu ni ialah isu yang perlu difahami. Memberi peringatan, mimbabit tahdzir, beri peringatan pada orang. Ni sifat-sifat orang munafik. Zikir kurang, semayang pura-pura rajin, semayang belakang malah, cakap bohong. Boleh beri peringatan, tapi kalau kita tengok ada orang memang dah ada sikap tu, kita nak kata dia munafik yang duduk dalam neraka, pasti dia dalam neraka, itu tak boleh. Sebab kita tidak ada kuasa untuk menerakakan orang. Pada zaman Nabi pun,
Nabi tidak mendedahkan nama orang munafik secara terang-terangan, melainkan beberapa orang sahabat, iaitu Huzaifah ibn Yaman. Bukan beberapa orang, seorang tu saja yang tahu. Dan Huzaifah ibn Yaman pun tak cerita pada orang. Sebab apa? Sebab benda ni kita andaikan, kalau Nabi dia buka nama orang munafik, yang kita tahu ialah Abdullah bin Ubay, yang tu. Yang lain-lain kita tak tahu. Sahabat-sahabat pun tak tahu. Dan bukan sifat para sahabat pergi duduk dekat dengan Huzaifah bin Yaman ni tanya, bagilah sikit nama 2-3 orang, senang, lepas pada ni kalau ada mesyuarat kita tak payah panggil. Sebab nak tahu dia munafik siap-siap. No, sahabat tak cari. Sebab benda tu kalau sahabat buat, orang akhir zaman akan buat lagi dahsyat pada sahabat buat. Sebab manusia dia memang minat pada mencari kelemahan dan keaiban orang. Itu memang benda yang tak dapat dinafikan. Okay. Jadi para sahabat selepas pada kewafatan Nabi, mereka tidak pergi kepada Huzaifah bin Yaman dan desak supaya Huzaifah ni keluarkan senarai, sebab dia pemegang rahsia dalam bab ni. Cuma sahabat melihat bila mana Huzaifah bin Yaman tak pergi salat jenazah orang tu, maka tahulah ini dalam senarai yang Nabi sebut. Lepas daripada tu sahabat tak buat lebih daripada tu. Kalau kita tengok pun, lepas pada tengok Huzaifah bin Yaman tak pergi salat, lepas pada tu kawan tu pun dah mati dah pun. Kita pun tak tahu dah lepas pada tu. Maknanya itu ialah indikator yang paling lemah yang digunakan oleh para sahabat untuk tengok orang tu munafik ataupun tak. Tengok Huzaifah bin Yaman tak datang salat, tapi ceritanya munafik tu dah mati dah pun. Tak tahu dah lah lepas pada tu. Kalau tengok, kalau indikator dia lain, contohlah kalau sahabat lain tengok Huzaifah tak beli makanan kedai dia kalau dia berniaga, ni kot orang munafik. Tak juga, itu bukan indikator. Sebab kalau benda tu berlaku, apa jadi pada dia? Orang akan pandang, dia akan menyebabkan sifat orang-orang Islam tu sendiri pun problem. Sebab tu Nabi jaga bab-bab ni. Okay. Kita tengok ketika mana Ikrimah masuk Islam. Ikrimah ni anak pada Abu Jahal. Ikrimah ni masuk Islam lewat. Dia masuk Islam pada waktu pembukaan kota Mekah, tahun ke-8 Hijrah. Waktu dia masuk Islam, dan kalau kita tengok cerita sirah dia nak boleh masuk Islam tu pun bukan mudah. Sebab Nabi telah senaraikan nama Ikrimah ni ialah nama-nama orang yang perlu dibunuh kalau dia enggan, kalau dia melawan waktu pembukaan kota Mekah. Tapi Ikrimah ni dia takut, dia dah lari awal ke pelabuhan, dia dah lari awal. Sehinggalah isteri dia pujuk Nabi, kalau dia masuk Islam kamu akan maafkan dia. Nabi kata tidak ada apa yang menghalang aku selepas dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Okay. Saya nak cerita ni apa dia? Waktu bila mana Ikrimah ni dia nak sampai ke Mekah, patah balik semula daripada pelabuhan tu, patah balik semula ke Mekah. Waktu tu orang-orang Islam yang tengok Ikrimah datang balik ni, Ikrimah datang dengan perasaan takut. Sebab dia dah kalah dah. Sebelum ni dia bercakap juah nak bunuh Nabi lah, nak buat macam-macam pada Nabi. Sekarang ni dia dah kalah dah. Okay. Waktu dia patah balik tu, orang Islam dah nampak dia dengan kuda dia. Okay. Waktu tu ada beberapa orang Islam, tapi tak sebut dalam riwayat nama siapa. Okay. Mereka saling berpaling antara satu sama lain. Paling tu dengan niat macam nak plekeh Ikrimah yang baru sampai ni. Tu tengok anak Abu Jahal baru sampai. Ayah dia lawan Nabi, dia pun sakan lawan Nabi. Ni masuk Islam pun sebab takut tengok Nabi ramai geng dah. Okay. Benda tu sampai ke telinga Nabi. Nabi kata la tasubbu aba'uhu. Jangan kamu mencela ayah-ayahnya. Ayah dia tu ahli neraka dah pun. Dah mati dalam perang Badar. Moyang-moyang dia, jangan. Cerita yang lepas tu jangan diulang lagi. Nabi jaga bab ni. Walaupun tu ialah confirm ahli neraka dah pun. Abu Jahal tu dah confirm ahli neraka. Tak perlulah kita mencaci-cacinya lebih-lebih lagi pada waktu itu. Ini antara benda yang Nabi cuba jaga. Sebab lintasan hati satu orang kita tak dapat halang. Cuma kita boleh bagi guide, boleh bagi garis panduan untuk dia jaga diri dia. Okay. Seterusnya Syekh Al-Hakami telah menyambung lagi bahawa perbezaan antara riak ini iaitu riak munafik yang besar dan riak yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syirik kecil yang tersembunyi ialah hadis yang masyhur
Riwayat Umar Al-Khattab berkenaan segala pekerjaan-pekerjaan adalah dengan niat yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang bermaksud sesungguhnya segala pekerjaan atau amalan adalah dengan niat masing-masing dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya maksud riak sini ialah bukan riak dalam surah An-Nisa ayat 142, riak orang-orang munafik yang duduk di neraka paling bawah. Riak ini ialah lintasan hati umum. Seorang manusia, dia memang terdedah kepada benda ni. Semua orang, tokoh ke orang biasa ke, nak belagak, nak tunjuk kita ni baik, kita ni hebat, ialah satu perasaan yang akan lalu dalam semua hati orang. Semua orang. Termasuk saya, termasuk tuan-tuan, semua orang akan lalu benda ni. Dia muda ke, dia tua ke, dia ada pangkat, tak ada pangkat ke, dia nak tunjuk dia hebat, dia nak tunjuk dia satu orang yang baik. Ianya adalah satu benda yang memang akan lalu. Tinggal lagi macam mana orang tu menguruskan laluan itu ataupun lintasan itu. Maknanya kita tak boleh nafi benda ni. Tak boleh nafi benda-benda seperti ini. Cuma kalau kita tengok, para sahabat, mereka sangat berhati-hati dalam bab ni. Mereka sangat berhati-hati dalam bab ni. Hadis riwayat Muslim. Seorang sahabat nama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ni, dia datang daripada Bani Ghifar. Bani Ghifar ni ialah satu kabilah, satu suku yang bermasalah. Dia duduk di pinggir kota Mekah. Orang bila mana dengar Bani Ghifar, orang tahu ini ialah kumpulan Qat'ut Tariq, penyamun. Qat'ut Tariq maksudnya tahan orang, samun orang. Dia masuk Islam, dia berubah, dia tukar turning point dia jadi elok, dia suka buat ibadah, okey. Dan dia sangat jaga dalam bab riak dan juga orang kata apa, takabur ni. Dia suka buat ibadat, tapi ibadat dia buat dengan sembunyi-sembunyi. Tapi orang perasan Abu Dzar ni buat baik, perasan. Orang perasan dia bangun malam, orang perasan dia satu orang yang suka sedekah, orang perasan dia suka, orang kata apa, buat macam-macam amal kebaikan. Sehingga dia rasa benda tu mengganggu keselesaan dia dalam beribadah. Sebab bila mana orang perasan, orang bercakap. Orang duduk sembang 2-3 orang bercakap, Abu Dzar ni bagus. Abu Dzar ni bagus, dia ni suka buat ibadah. Sampai ke telinga dia tu, sampai benda tu. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, benda macam ni riak atau tidak? Tanya Nabi, ni hadis riwayat Muslim. Nabi kata, tilka ajilu busyral mu'min. Tilka ajilu busyral mu'min. Maksud dia apa? Itulah berita gembira yang disegerakan oleh Allah Ta'ala kepada orang beriman. Maksud dia apa? Kalau kita dengar satu orang puji kebaikan orang, dalam keadaan orang tu sembunyikan kebaikan dia, tapi orang perasan, itu ialah petanda kepada pahala sudah diberi pada amalan itu. Sehingga Tuhan segerakan berita kebaikan, balasan pahala tu, orang duk bercakap. Syarat dia tak tunjuk ke orang, tapi orang perasan. Sebab tu amal-amal saleh sebahagian manusia ni, bila mana dia buat, ada orang ni Tuhan jadikan orang perasan. Orang luar perasan. Dia tu tak tunjuk, dia tak bercakap, dia tak cerita ke orang. Dia beza melainkan kita pergi cerita ke orang. Orang tengok mata bengkak, mari sembahyang subuh. Orang tanya, kenapa Haji mata bengkak? Semalam saya sembahyang dekat dengan 13 rakaat. Tu kita cerita. Yang tu tak jadi dalam bab tu. Ni orang lain. Orang lain cerita. Dia dah tutup dah. Okay. Nak kata apa? Abu Dzar Al-Ghifari, dia satu orang yang sangat menjaga dalam bab ni. Sebab takut termasuk dalam riak. Maknanya benda yang ditakuti oleh para sahabat. Okay. Dan ia bertolak daripada hadis itulah. Hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ni Nabi sebut ketika mana? Baru sampai di Madinah. Baru sampai Madinah Nabi sebut. Sebab ada sebahagian mereka yang hijrah bukan kerana hijrah nak meninggikan agama, hijrah kerana nak kahwin dengan satu orang perempuan cantik di Madinah. Alang-alang ada rombongan dah nak hijrah ni, kita join sekali. Jadi Nabi kata, orang yang hijrah dan berniat dengan niat seperti ni, dia akan dapat apa yang dia niatkan. Kalau dia niat kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya, dia akan dapat pahala.
Kalau dia niat, sebab tu dalam hadis ni dia ada sambungan, sekiranya dia niat limra'atin, kepada satu orang perempuan yang dia nak kahwin dengan dia, dia akan dapat. Nak kata apa? Satu orang dia akan dapat sesuai dengan apa yang dia niat. Lintasan-lintasan yang akan lalu dalam hati manusia, dia akan sentiasa lalu. Cuma kita tinggal lagi untuk menguruskan lintasan itu. Sebab tu hadis ni digunakan oleh para ulama secara umum, bahkan dia jadi satu qawaid fiqhiyah, kaedah fiqh yang umum. Setiap satu benda dibuat bergantung kepada matlamat dia ataupun niat dia. Cuma hadis ni bukanlah digunakan sebagai untuk memberat-beratkan dalam bab berniat dalam ibadah yang dilakukan. Sebab bila mana kita tengok sebahagian masyarakat kita ni, bila baca hadis ni dia duk teringat macam mana nak lafaz niat kalau salat. Lepas pada tu belajar bab niat dalam bab salat ni sampai pada tahap yang berat. Sebab umumnya melakukan ibadah itu ialah ada niat. Ada niat. Bila mana satu orang tu dah berniat, maka dia lakukanlah apa yang dia buat. Dan niat ini ialah satu lintasan dalam hati. Cuma nak katanya bila mana orang bercakap bab niat ni panjang sangat, dia sampai pergi kepada al-juz'iyat fin niyat. Pembahagian, pengasingan dalam niat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, orang yang belajar bab niat, lafaz niat semayang ni, dia pergi sampai tahap yang berat. Ni contohlah ni lain sikit pada benda kita sebut. Sebenarnya nak sebut, hadis ni kita kena sedar. Hadis ni dia keluar lewat sebelum daripada, selepas daripada pensyariatan salat. Hadis ni baru keluar. Waktu tu para sahabat salat di Mekah ni, dia orang dah salat dalam keadaan hadis tentang niat ni tak ada lagi. Sebab tu ada orang dia nak kosot bagi sulit ni, dia duk pakai hadis ni. Sebenarnya bukan tepat. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia belajar bab niat punya susah. Bila mana nak angkat takbir tu Allahu Akbar, waktu itulah kita kena ada qasadnya, kita kena ada ta'arudnya, kita kena ada ta'yinnya, iaitu yang umum lah. Okay. Yang lebih brutal lagi, dia pergi kepada juz'iyat fil kalimah. Juz'iyat fil kalimah ni apa benda? Orang belajar yang tradisional dia ada sebut bab ni. Allahu Akbar tu alif lam lam ha akbar. Okay. Alif tu kan dalam niat, contohlah benda ni tak ada pun dalam fiqh yang disebutkan oleh para sahabat dan juga Nabi pun. Tak juga disebut dalam kitab-kitab fiqh yang awal-awal. Okay. Kan kita belajar niat. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Okay. Ini contoh niat, lafaz niat. Okay. Tak wajib pun lafaz. Okay. Cuma ada orang dipilih nak lafaz. Okay. Waktu dan lafaz jadi berat sebab apa? Sebab alif, lam, lam, ha. Alif tu, waktu sebut tu, perkataan pertama yang kena lepas ialah usalli. Usalli. Waktu angkat tu nak kena lepas usalli. Lam, farda. Lam yang kedua pula al-maghribi. Okay. Ni dia panggil al-juz'iyat fil niyat. Okay. Ada orang bahas sebab ni. Okay. Dia jadi berat dan dia jadi payah. Sebab waktu sebut Allahu Akbar tu nak kena lepas daripada usalli tu sampailah lillahi ta'ala. Okay. Yang ni tidak berkait dengan hadis ni. Saya nak sebut yang tu je. Tidak berkait dengan hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ni lagi umum daripada perbahasan lafaz niat tu. Saya tak katalah benda tu salah 100%. Sebab memang ada lah kitab-kitab fiqh perbahasan tu ada. Cuma kalau kita tengok para ulama dia bahas orang yang perlu lafaz niat ni ialah orang yang ada masalah dia tertukar. Waktu dia nak angkat takbir tu dia tertukar. Dia ada masalah gangguan akal dia ni, waktu dia sebut dia teringat benda lain. Yang tu kena lafaz niat. Tapi kalau orang yang okey, tuan-tuan datang masjid ni, datang masjid buat duduk dalam saf ni, angkat takbir nanti isyak nanti, memang tuan-tuan yakin tuan-tuan akan salat isyak. Waktu angkat takbir Allahu Akbar tu tak ada dia datang nak sembahyang raya ke, nak sembelih binatang ke, tak ada. Memang niat tu je. Okay. Yang ni, yang tak ada masalah, dia tak perlu lafaz niat. Yang ada masalah, dia kena lafaz niat lah. Sebab dia ada. Nak kata apa? Ada orang penyakit macam tu. Tuan-tuan jangan ingat, ada orang masalah tertukar niat. Ada. Sebab tu dia ada dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Orang yang ada problem, dia nak niat je, dia tertukar. Dia tertukar dengan ibadah lain. Akal dia terfikir ke lain. Jadi nak membantu hati dia tu supaya fokus ibadah yang dia nak buat, dia sebut dulu. Sebab cuma yang jadi problemnya, tapau semua orang yang tak ada masalah ni pun buat juga. Sebab tu orang akan nampak benda ni macam
bahagian pada agama. Sebenarnya dia bukan bahagian, dia hanyalah bantuan kepada orang yang ada problem untuk berniat sahaja. Okay. Oleh itu, sekiranya seseorang yang membuat sesuatu pekerjaan menurut kehendak Allah dan demi untuk mendapat ganjaran di akhirat kelak, tetapi di samping itu termasuk juga pada dirinya riak dalam memperelok dan memperbaiki amalannya, maka inilah sebenarnya apa yang telah dinamakan oleh Rasulullah sebagai syirik kecil. Rasulullah telah menafsirkan sebagai riak dalam perlaksanaan sesuatu amalan. Maka perbuatan ini tidak mengeluarkannya daripada agama Islam, tetapi balasan pahala dari amalan itu adalah berkurangan menurut kadar riak yang diamalkan. Kadangkala kemungkinan riak itu mengatasi amalan seseorang, lalu sia-sia sahajalah kesemua amalannya itu. Jadi perbahasan tentang riak ni nak sebut tentang buat satu benda, nak tarik pandangan orang supaya orang nampak dia baik. Memang dia datang tu nak suruh orang kata dia baik. Itu maksud riak. Itu maksud riak. Sebab tu para ulama dia bahas. Orang datang solat masjid, dia nak suruh orang kata ahli jemaah masjid. Okay. Secara umumnya dia berniat macam tu, itu ialah riak, dan itu masuklah syirik kecil. Okay. Waktu dia salat dia tu sah ataupun tidak? Ada perbahasan di kalangan para ulama fiqh. Sebahagian besar mengatakan sah. Tapi dapat pahala tak dapat pahala tu balik pada Allah Azza wa Jalla. Cuma dalam mazhab Ahmad bin Hanbal tidak sah salat tu sebab dia datang dengan niat riak dah. Dia datang dengan niat yang riak. Benda ni macam mana cara nak atasi dia? Cara atasi dia ialah kita faham tujuan beragama, tujuan bersalat. Bukan kita orang kata apa, kita tukar benda yang dianjurkan akhirnya jadi benda yang ditinggalkan. Sebab saya pernah jumpa satu orang, dia tak datang solat masjid. Alasan dia apa dia? Tak nak orang kata, tak nak rasa riak sebab tu datang masjid. Ada orang cakap macam tu. Tanya sebab apa tak pergi masjid? Saya tak nak pergi masjid sebab nanti riak. Okay. Betul atau tidak cara macam tu? Tak betul cara macam tu. Masjid kena datang, tambah-tambah dia orang lelaki dia kena datang. Dia kena semayang jemaah masjid. Tapi menjadikan alasan takut riak tidak berjemaah di masjid, itu bukan cara betul. Bahkan itu ialah talbis iblis kepada orang tu. Kalau kira perbahasan ini, ia menyebabkan semua ibadah tak boleh buat. Baca Quran tak boleh sebab nanti orang dengar. Pergi haji lagi tak boleh, orang dah nampak naik kapal terbang. Pergi umrah pun lagi tak boleh, sedekah lagi tak boleh. Okay. Semua benda kita tak boleh buat atas alasan. Sebab tu benda ni ialah memerlukan latihan. Sebab tu kalau tengok kitab-kitab dalam masyarakat Melayu kita ni, banyak perbahasan tentang bab ini. Okay. Antaranya ialah Penawar Bagi Hati oleh Abdul Qadir Al-Mandili. Yang ni yang bahasa Melayu kita boleh tengok. Selain daripada tu ialah dalam Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali dan juga Minhajul Abidin oleh Imam Ghazali, dia bahas. Yang ni Arab lah. Okay. Cuma yang Melayu kita ni Penawar Bagi Hati tu dia bahas macam mana nak faham isu riak ni. Nak menjaga satu orang, nak dia faham riak tak nak menunjuk sehingga meninggalkan amalan-amalan fardu. Sebab golongan-golongan sufi yang melampau, dia duduk dan dia bermain di kawasan ini. Benda ni yang disebut oleh Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis. Ada yang meninggalkan masyarakat, duduk jauh. Sedangkan dalam hadis Nabi sebut tentang bab kelebihan mukhalatah, bermasyarakat dengan orang. Seorang Muslim itu ialah orang yang bermasyarakat. Bukan duduk jauh, duduk dalam gunung mana-mana, duduk dalam bukit mana-mana. Bukan cara tu nak mendidik hati pun. Bukan cara tu. Okay. Cuma nak katanya ialah riak itu syirik kecil. Tapi bukanlah dengan alasan takut syirik kecil meninggalkan ibadah-ibadah, salat berjemaah dan lain-lain, itu bukan. Itu bukan cara yang betul sebenarnya. Okay. Jadi itu berkenaan dengan riak. Dalam muka surat 254 ni dia datangkan lagi dalil. Sesungguhnya larangan terhadap perbuatan ini adalah jelas, seperti mana yang telah disebutkan di akhir surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang bermaksud, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka beramallah dengan amalan yang saleh dan janganlah ia syirik dalam beribadah, mengabdikan kepada Tuhannya dengan sesuatu. Okay.
Jadi sini nak tunjuk pada kita tentang bab mengamalkan amalan yang saleh. Kita beri lalu azan dulu. Okey. Sikit lagi penutup kepada masalah riak ni. Sesungguhnya larangan terhadap perbuatan ini adalah jelas seperti mana yang disebutkan dari akhir surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Ta'ala kata, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, beramallah dengan amalan yang saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah ia syirik dalam beribadah mengabdikan kepada Tuhannya dengan sesuatu. Yusyrik dengan makna syirik besar dan syirik kecil. Jadi dalam permasalahan riak ni, macam saya sebut tadi, kita boleh tengok dalam Penawar Bagi Hati, dia ada sebut. Syekh Abdul Qadir Mandili dia buat perumpamaan yang banyak dalam buku dia, dalam kitab dia tu, berkenaan dengan masalah-masalah hati. Cuma dia sebut dalam bab riak ni ialah petanda satu orang tu selamat pada riak ialah bila mana dia buat satu amal kebaikan, dia tidak ada masalah sekiranya tidak dihargai selepas pada itu oleh orang. Maknanya lepas pada itu orang tak puji, orang tak kata apa-apa, dia okey, dia steady, dia tidak terkesan dengan cemuhan orang dan juga pujian orang. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk bab syirik kecil ni yang pertama, iaitu syirik, dan insya-Allah kita akan sambung pada kali akan datang pada bahagian-bahagian yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.